Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Salam hujung minggu. Bagaimana dengan hari Sabtu anda, hari Minggu anda? Okey tak? Waalaikumsalam. Hari Sabtu Okay, hari ni macam good, mana keadaan anda? Semua okey? good, excellent. Excellent, terbaik. Okey, Alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, baik. So, malam ini seperti biasa hari Sabtu, okey, Talk with CEO. Topik hari ini topik yang sangat bagus. Of course lah, kita tak pernah bawa topik yang tak bagus. Tapi topik kali ini, dia relate juga untuk develop anda, untuk grow anda menjadi someone, menjadi somebody. Okay. Tajuk hari ini, bagaimana untuk menjadi golongan elit. Maksudnya bagaimana untuk menjadi elit. Golongan elit lah tu. Alright. So, elit ni maksudnya apa? Elit ni maksudnya orang yang berpengaruh. Dan bila kita mempunyai power yang macam tu, maksudnya bila kita mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang, maksudnya anda merupakan seorang influencer. Anda boleh influence orang untuk mengikut anda. Dan kalau anda lihat, topik pada malam ini penting tak untuk anda? Sangat penting. Sebab apa? Sebab kita nak orang akan mengikut kita. Kita boleh menginfluencekan orang. Kita boleh mempengaruhi orang. Dengan cara macam mana? Kalau orang tengok kita punya kejayaan, apa saja yang kita posting, orang share, orang ikut apa kita punya tips, orang ikut apa yang kita buat, orang ikut apa yang kita makan, itu yang dia panggil influencer. Zaman hari ini sangat-sangat penting untuk anda menjadi seorang influencer. Sebab tu kalau kita tengok, kebanyakan influencer-influencer media sosial sekarang ni, diorang ni sebenarnya jutawan senyap, tuan-tuan dan puan. Jutawan senyap. Sebab apa? Kalau kita tengok masing-masing pun, yalah bila dia dah influence orang, then dia orang keluarkan satu produk, dia orang keluarkan satu servis, dia orang keluarkan satu artikel. Boom. Orang ikut, orang follow. Apa yang dia buat. Kalau contoh influencer tu dari segi berpakaian, fashion, orang ikut dia punya fashion. Tudung, orang ikut dia punya style tudung dia. Itu yang kita nak anda jadi. Dan hari ini kita tak nak jadikan anda ni orang biasa-biasa, tak nak jadi orang biasa-biasa. Kita nak anda menjadi seorang yang luar biasa. Luar biasa. Okay? So, semua dah ready belum? Kita baru ada 42 orang. So, kalau boleh kita sharekan kita punya link Zoom ni pada kawan-kawan kita supaya mereka pun dapat sedikit sebanyak dapat maklumat, dapat ilmu daripada apa yang kita sampaikan pada malam ini. Dekat dalam anda punya kumpulan. Dan masing-masing sebenarnya sangat-sangat bagus tau topik-topik macam ni ataupun program-program yang macam ni. Anda kan nak menjadi seorang influencer. Ada tak hari ni yang di bawah rangkaian anda ni yang mengikut anda, yang bersama-sama dengan anda? Anda develop mereka, bawa datang program. Pastikan diorang tak miss kita punya program. InsyaAllah. Right? Mereka akan menjadi luar biasa. Okay, so hari ni kita tak nak buang lagi, right? So, kita terus ke kita punya program di mana kita bersama dengan kita punya CEO kita. Orang biasa nak jumpa CEO ni majlis-majlis tertentu saja. Tetapi di Maxima, anda boleh jumpa, anda boleh dengar CEO punya ilmu. Direct untuk anda semua pada tiap-tiap minggu. So inilah keunikan Maxima dan kenapa anda perlu bersama-sama dengan Maxima. Tak ada dah platform lain yang buat macam kita. Hanya Maxima sahaja yang buat program yang macam ni. Right? Jadi kita buat program kebanyakannya semua malam. Tetapi di waktu siang kita bagi peluang untuk anda buat program dengan kumpulan masing-masing. Jadi bila sentiasa ada program, ada engagement, orang akan follow kita. Okay, so tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan, kita dengan segala hormatnya mempersilakan CEO Maxima, Encik Saifil Faris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Salam malam Ahad. Sabtu malam Ahad. Kita bersiaran lagi secara langsung. Okey, daripada kediaman masing-masing. Ada yang daripada dalam kereta tak hari ni? Mungkin tak nampak daripada dalam kereta. Apa yang menariknya mengenai program kita sejak kita ada PKP ini adalah kita semua dah terbuka untuk sebenarnya mengadakan pertemuan demi pertemuan, tidak kisah pada bila-bila masa dan di mana pun kita berada. Jadi kadang-kadang seronok kalau kita buat meeting, kalau kita buat Zoom, acara seminar dan sebagainya, kita kadang-kadang tengok orang buka Zoom itu daripada dalam kereta, kadang-kadang tengah lipat kain baju, kadang-kadang tengah mengemas rumah, kadang-kadang tengah sidai baju. So dia macam tak ada alasan sekarang. Okay? So ini yang menarik dengan opportunity dan peluang yang kita ada pada zaman PKP ini. Alright. So terima kasih sekali lagi kerana dah hadir. Saya harap semua orang pun dah bersedia. Sekali lagi seperti biasa, hadiahkan diri kita sendiri dengan senyuman yang menawan, sebab ada orang yang tengah tengok anda tidak tahu siapa yang mungkin akan dapat kesan daripada senyuman anda menusuk dalam hati dan membuatkan kehidupan mereka pada malam ini mungkin lebih happy daripada malam-malam sebelumnya. Itu juga cara untuk kita menyatakan kesyukuran. Okay? Dan siapa yang nak ambil pen, kertas dan sebagainya untuk mula menulis, kita masih ada masa kurang lebih setengah minit daripada sekarang. Dipersilakan. Siapa yang rasa mungkin dalam keadaan yang tak berapa selesa, masih sempat untuk pergi tukar baju ataupun pakai spek mata ataupun pakai perfume supaya kita berada dalam condition yang paling luar biasa untuk kita share sama-sama pengalaman pada malam ini. Okay. Jadi kita nak pastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang terbaik dan sama-sama memeriahkan majlis. Jadi siapa yang mampu, siapa yang terpanggil dan boleh membuka video bersama-sama menunjukkan kehadiran anda pada malam ini juga dipersilakan. Sebab ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya nampak ada Encik Jaafar, Anglers Maxima dengan cermin mata biru dan merah. Wow, itu luar biasa. 3D Jarang orang pergi 3D ni. Mungkinlah satu hari nanti Encik Eddie kita kena buat presentation dalam bentuk 3D. So orang boleh nampak kita dalam bentuk 3D visualization. Okay. So agak-agak kita dah bersedia ke malam ni? Encik Eddie, kita dah bersedia ke malam ni? Kalau melihat daripada keadaan sekarang, nampaknya semua dah tak tahan. Macam Atuk tu dah sampai nak masuk ke dalam skrin nampaknya. Excited sangat. Okay. Jadi Alhamdulillah malam ini dengan topik elite. Sebenarnya topik ini kita bawakan di Indonesia pada hari Isnin yang lalu, tetapi memandangkan daripada perbincangan dan discussion yang dibuat, ramai orang yang merasakan benda ni mungkin tak perlu nak tangguh ke minggu-minggu yang seterusnya, mungkin dah boleh bawa sahaja ke Malaysia sebab ia merupakan satu topik yang menarik untuk dibahaskan bersama-sama. Saya merujuk kepada, bagi mereka yang nak sama-sama, mungkin merujuk kepada buku yang namanya Elite. Buku ni warna biru, namanya Elite, daripada tulisan Nick Hayes. Okay, ini adalah salah satu buku yang menjadi referensi ataupun rujukan pada ketika kita membincangkan apa yang kita nak perkatakan pada malam ini. Alright. So, apa benda yang menjadi satu aha moment secara peribadi kepada saya? Benda yang paling aha moment apabila saya cuba untuk membawakan topik ini adalah bagaimana saya dapat membaca buku jauh lebih pantas daripada kebiasaannya. Subhanallah. Jadi dalam pembacaan buku secara peribadi, saya juga belajar bagaimana untuk membaca buku dengan cepat. Memang ada courses. Kalau ada mereka yang nak belajar baca buku dengan cepat, anda boleh tengok daripada Mind Valley. Mereka ada course how to read book faster. So kursus tu dia ambil masa 30 hari nak belajar membaca. Kita ni dah membaca daripada kecil dah diajar baca daripada kecil. So benda-benda yang kita baca daripada buku, daripada artikel, daripada blog, online, offline, pakai kertas, pakai skrin, pembacaan adalah satu perkara yang biasa kita lakukan. Tak sangka sebenarnya kita masih tetap kena belajar macam mana untuk membaca.
So daripada apa yang saya belajar, alhamdulillah dia sangat banyak membantu. The speed, kelajuan membaca, kefahaman, comprehension, okay, retaining the memory dan sebagainya, dia sangat membantu. Tetapi aha moment yang saya dapat apabila saya petik bawa buku ni, saya cuba membaca adalah saya dapat membaca 2 hingga 3 kali lebih laju. Dan ini tips dan teknik ini pula sebenarnya tidak saya belajar daripada kursus di Mind Valley tersebut. Wow, ini yang sangat menarik. Ini hanya aha moment pada saya kerana apa yang saya buat untuk membaca lebih laju, rupanya ternyata satu hal yang begitu mudah tetapi nampaknya dianggap ataupun mungkin tak pernah dipandang serius oleh kebanyakan daripada kita. So apa benda yang telah berubah menyebabkan saya boleh double up my speed to read the book, triple up my speed to read the book? Saya berhenti menjadi perfect. Itu sahaja. Saya berhenti menjadi perfect. So kalau orang yang dekat-dekat dengan saya, mereka tahu kalau saya nak membaca buku ni, perlukan kadang-kadang itu the environment yang betul. Maknanya panas ke tak panas, kedudukan, duduknya macam mana, lighting dia macam mana, pakai cermin mata ke tidak, ada air kopi ke tidak. Jadi persediaan nak membaca tu adalah satu perfection. Kadang-kadang bila belum bersedia, maknanya kita tak rasa perfect. So bila kita tak rasa perfect, pembacaan kita selalu terganggu. Baca 1-2 muka surat, terganggu dengan perkara lain. Baca 1-2 muka surat, terganggu dengan keadaan. Baca 2-3 muka surat, terganggu sebab tak ada pensel dan kertas nak ambil nota. Okay, baca 2-3 muka surat, tercari-cari iPad kat mana aku nak letak kat nota ni. So, nak membaca pun kadang-kadang saya perlukan perfection. So, apabila saya dapat buang sahaja perfection dalam pembacaan buku sahaja, tiba-tiba kelajuan membaca meningkat 2 hingga 3 kali ganda dan menyebabkan saya dapat menghabiskan satu buku ini sebanyak 200 muka ni dengan keadaan biasa, tidaklah terburu-buru, dalam masa 5 jam saja, which is outstanding for me personally lah. Itu juga membuktikan bahawa sebenarnya kita boleh tak membaca satu ataupun satu buku dalam masa 1 hari atau 2 hari atau paling lama 3 hari. Boleh. Okay. So ini adalah karakter-karakter elite yang menjadi aha moment pada saya secara pribadi, yang saya rasa macam excited sangat nak share. Sebab malam ni kita nak bercakap pasal becoming an elite. Okay. So ada salah faham. Even saya sendiri juga salah faham sebelum ni. Becoming an elite adalah satu topik di mana kita bergerak menjadi seorang yang elite, bukan seorang yang perfect. Ini sangat penting untuk kita faham. Becoming an elite bukan menjadi orang yang sempurna. Ini adalah kesalahfahaman yang saya sendiri ada sebelum ini. Becoming an elite bukan menjadi orang yang perfect. Sebab orang yang perfect bukan seorang yang elite. Orang yang sempurna bukan orang yang elite. Sebaliknya, orang yang elite ni, dia apply beberapa structure untuk menjadikan dia lebih kuat, menjadikan dia lebih smart, menjadikan kehidupan setiap hari dia hari ini lebih baik daripada semalam. Okay, so that's a wow thing. Sebab apa? Sebab saya selalu juga dengar ramai orang dalam perjalanan, saya pun sama je sebenarnya, kita mencari how to be perfect. Practice makes perfect. So ayat tu selalu keluar kan. Kenapa kita kena practice? Sebab kita nak dapat perfection. Okay. Kenapa kita nak buat sesuatu itu mungkin ambil masa, mungkin lambat, sebab kita nak dapatkan perfection. Kenapa kita dah ada layout satu plan, kertas kerja, nak buka perniagaan, tapi tetap kita tak buat perniagaan tu? Sebab kita nak perfection. Kenapa kita tak mula untuk contohnya membuat acara ataupun semudah membantu orang yang berada dalam kesusahan kat luar. Saya berbual juga dengan beberapa orang yang ada food bank, yang ada memberi makan, memberi bantuan kewangan dan sebagainya. Sekarang kan ada banyak kan organisasi dan individu yang membuat sedekah, bantuan-bantuan sebegini. Ada di antara mereka yang lambat untuk bertindak sebab nak be perfect je pun. Okay? So instead of just keluar, beri orang makan, orang tu tengah lapar tu, dia mencari kesempurnaan. Dia nak pastikan sebelum dia jumpa dengan orang yang lapar ni, dia mesti ada bakul dulu.
Dia mesti cari jenama beras yang betul-betul dia nak bagi. Kalau tak ada, dia terpaksa cari dulu kat kedai. Kalau kedai yang dia cari tak ada beras nak dibagi, dia tunggu hari besok. Contohnya. So being perfect tak menjadikan orang tu elite untuk membantu orang. So itu antara contoh dan kaedah dia. So kita bukan nak jadi perfect sebagai orang yang elite. Kita nak menjadi orang yang outstanding. Orang yang sebenarnya valuable. Orang yang sebenarnya suit into every situation. Okay? Be on top of the game. But not perfect. Kenapa? Sebab juga salah satu yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi elite adalah kerana dia melakukan too many mistake. Too many mistake menjadikan orang tu elite. Sedangkan orang yang nak menjadi perfect, they lack of action. Banyak gerak kerja tak buat, banyak hal yang tak buat sebab takut tak sempurna. Jadi dia kurang melakukan kesalahan. Jadi kurang kesalahan bermaksud kurang pengalaman, kurang pembelajaran. So kita kena eliminate malam ini kalau kita berhasrat menjadi seorang yang elite dengan satu mindset yang baru, aku nak jadi elite, bukan aku nak jadi perfect. Okay, so ada beberapa tips yang kita akan senaraikan pada malam ni. Kita mulakan dengan tips yang pertama, bagaimana untuk menjadi seorang yang elite. Macam saya cakap, saya menggunakan buku rujukan buku ini. Okay, sebahagian besar daripada presentation malam ni, so siapa nak dapatkan. Elite ini merupakan metafora kepada tentera Navy SEAL United States. Okay, metafora kepada ketenteraan, tentera elite di Amerika. Jadi, benda pertama yang diajar dalam ketenteraan ni, mereka nak menjadi elite ni adalah mereka kena belajar untuk melihat apa yang ada di dalam beg yang mereka bawa. Semua orang bawa beg kan? Saya ada beg tak? Nak tunjuk contoh. Semua daripada kita sebenarnya, kita ada beg. Sama ada beg tu kita sedar ataupun mungkin kita tak sedar. Sama ada dia visible ataupun dia tidak visible. Tapi semua daripada kita bawa beg. Dan anda bayangkan sebagai seorang tentera yang bawa segala dalam beg itulah adanya ubat-ubatan, adanya makanan, ada navigation guide macam kompas, teropong, kanta. Dalam beg itulah ada senjata dan ada macam-macam perkara yang dibawa dari dalam beg tersebut. Okay? So untuk seorang tentera, apabila dia masuk ke hutan, mengembara ataupun masuk ke medan perang, paling penting untuk mereka melakukan semakan apa yang ada di dalam beg. Sebab apa yang diorang tak nak buat? Mereka tidak mahu bawa beban yang tidak diperlukan. Ini dia. Nak jalan berperang ni, nak masuk medan perang, nak masuk mengembara ke hutan. Tetapi dalam beg ada batu bata yang tak digunakan. Dia bawa simen, batu, kayu yang sebenarnya mungkin tidak ada kena-mengena dengan ekspedisi pengembaraan tersebut ataupun tak ada kena-mengena dengan peperangan yang berlaku. Jadi excessive weight ataupun beban itu menyebabkan mereka tidak boleh perform, berjalan dengan laju, tidak selincah seperti mana yang mereka mahu, terdedah kepada bahaya. Okay? Dan bila terlebih barang-barang yang tidak diperlukan ni tadi, maka mereka tak boleh masukkan the necessity, barang yang diperlukan. Okay? So, apa yang kita boleh ambil daripada metafora ini adalah, benda pertama yang kita kena buat adalah cuba kita kosongkan beg tu, terbalikkan terus beg tu, goncang beg tu. Mungkin hari ni kita tak pernah goncang beg kat belakang kita, tak pernah semak pun sebenarnya hari ni kan, tak pernah semak. So hari ni kita buka beg kita, goncang, terbalikkan, keluarkan semua benda dalam beg kita ni, biarkan dia berterabur di atas tanah. Sebab apa? Sebab kita ni nak pergi jauh. Kita nak mengembara dalam dunia kehidupan ataupun perniagaan dengan menjadi seorang yang elite. So selepas kita taburkan semua barang kita di atas ground, di atas tanah, di atas simen lantai di rumah kita, kita cek setiap satu daripada barang kita. Dan bagaikan bermain dengan financial ataupun hartanah, kita kena soal pada diri kita, mana assets, mana liability. Jadi barang apa yang menjadi assets yang perlu kita bawa?
dalam beg kita. Barang mana yang menjadi liability yang tak sepatutnya kita bawa dan kita tanggung. Okay? Jadi adalah satu perkara yang kita perlu belajar bagaimana untuk make peace dengan perkara yang kita nak remove. Kadang-kadang dalam beg kita ni ada apa? Dalam beg kita ni ada memori. Memori kesan apa? Memori kesan cinta. Memori kesan didera. Memori kesan accident. Memori kesan kehilangan orang yang tersayang. Memori kesan dulu tak habis sekolah. Memori kesan dibuang kerja dan sebagainya. Maksud saya, ada pengalaman-pengalaman perit dan berat yang kita tanggung sebagai excessive weight di belakang bahu kita. Yang mengikut kita saban hari, setiap waktu, setiap masa. Hatta sewaktu nak tidur pun kita masih lagi bawa beban itu di belakang bahu. Jadi, kita kena buang. Dan kita kena make peace. Kita kena be okay untuk buang tu. Dan kita kena tahu, we are not obligated to carry unnecessary things kat belakang kita kan. So, ada benda kita jangan bawa belakang kita. Tinggalkan je lah dekat rumah. Tinggalkan sajalah dekat office, dekat pejabat. Tapi kita tak perlu nak bawa carry beban tu ke mana-mana. Nampak? Ini secara metaforanya. Sebab kadang-kadang ada orang kata, mana boleh saya nak tinggalkan? Saya ada beban, contohnya hutang di belakang saya. Jadi saya ni berlaku amanah. Be responsible. Saya perlu bawa ni ke mana-mana. Tidak sebenarnya. Dalam perjalanan anda boleh tinggalkan sebentar. Perkara seperti hutang, anda boleh tinggalkan di rumah. Ini kan metafora. Maksudnya dalam perjalanan kita bawa apa yang perlu. Yang tak penting kita memang lupuskan terus. Yang penting tetapi tidak perlu dibawa sepanjang masa, kita tinggalkan sahaja dalam rumah, tinggalkan dalam kereta, tetapi jangan dibawa ke mana-mana. Okay? Dan apa yang saya dapat belajar daripada buku ini, dia menyatakan juga more of something is not necessarily good. Apabila kita makan terlalu banyak, tak elok juga kan? Nanti kita mulalah naik 1 inci dekat pinggang, 2 inci dekat pinggang. Entertainment banyak sangat pun tak bagus kan? Asyik dengar muzik, asyik tonton video, movie dan sebagainya. Excessively, terlalu banyak berlebihan pun tidak bagus juga. So that's why kita kata, becoming an elite is not becoming a perfect person. Kita becoming elite maksudnya kadang-kadang kita kena bersesuaian dengan keadaan, impact dia sangat besar, kita carry what we need pada masa itu. Okay? Dan kita belajar bagaimana untuk membuang barang-barang yang tak perlu ni. Kita kena belajar untuk refuse to be bullied. Kita tak naklah lagi kena bully dengan perasaan. Kena bully dengan orang yang kata kau kena bawa benda ni ke mana-mana dalam hidup kau. Engkau bersalah. Engkau memang macam ni, engkau memang macam tu. Kita kena buang idea-idea yang tak betul. Mungkin bebanan yang kita bawa itu bukan sahaja memori-memori. Tetapi kita bawa juga orang-orang yang sebenarnya tidak memberi value kepada kehidupan kita, malah menjadi parasit. Ada tak daripada kita, ada tak kadang-kadang ada orang yang parasit dalam kehidupan kita. But I don't know why, sometimes, somehow, kita semua pernah melaluinya, kita tetap carry dia kat belakang kita. Okay, so remove, okay. Dan benda ni sebenarnya dia tak senang. It's not easy. Kadang-kadang dia akan sting, bahasa Inggeris dia akan sting, dia uncomfortable. Beberapa hari yang lalu, saya buka satu video yang menerangkan tentang thinking. Bagaimana kita sebenarnya berfikir. Dan dalam video tu, dia terangkan, berfikir ini memerlukan effort. Berfikir ini sebenarnya perkara yang susah. Dan banyak hal di dalam kehidupan seharian kita sebenarnya, kita tidak pernah berfikir. So saya petik satu ayat yang saya dapat dalam video tu. Ayatnya berbunyi, if you want to learn and get better at anything, have any chance of becoming an expert, you have to be willing to be uncomfortable. Because thinking takes effort, it involves fighting through confusion, and for most of us, that's at least somewhat unpleasant. Okay, itu bahasa Inggeris. Apa yang dia nak cakap sebenarnya, kalau kita nak belajar untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kita, nak belajar untuk menjadi expert, the keyword adalah you have to be willing. The keyword sebenarnya adalah willing to be uncomfortable. Becoming an elite sebenarnya adalah
willingness, kesediaan kita untuk berada dalam kondisi tidak comfortable. Itu elite. Ini bercanggah. Jadi sebenarnya kalau kita dalam perniagaan, dalam kehidupan, yes of course kita daripada tak sihat menjadi sihat, daripada miskin menjadi kaya, daripada tak best menjadi lebih best. Tetapi kita kena tahu ada certain level of uncomfortability yang kita perlu elakkan supaya kita tak masuk dalam kumpulan yang perfect. Kita nak masuk dalam kumpulan yang elite. So, kita mesti tanam dalam mindset kita, we are willing to be uncomfortable. Okay? Dan semak lagi bag tadi, sebab kita nak pastikan bag kita itu ditimbang. 1 gram, kalau ada banyak barang, juga akan membawa kepada 100 gram. 100 gram yang banyak, membawa kepada 1 kilogram. Jadi make sure kita lihat dengan teliti apa yang menjadi aset untuk kita simpan dan bawa, apa yang menjadi liability untuk kita tinggalkan. Okey, alhamdulillah. Next tips yang saya dapat dalam buku ni, alhamdulillah, adalah benda yang selalu diceritakan, no more excuse. Ini dalam topik falling far from perfect. Ini adalah topik yang sebenarnya very common. Okay. Dan ayat yang saya suka, if you find yourself with an excuse preventing you from taking action, kalau anda berada di dalam situasi yang mana menyebabkan anda tidak mengambil tindakan, tanya pada diri kita sendiri, alasan tersebut, alasan tadi tu, adakah dia efek kepada produktiviti kita? Sekiranya iya, maka kita kena buang alasan tersebut. Dan inti yang saya dapat, konten yang saya dapat dalam topik no more excuse adalah kita kena embrace imperfection. Sekali lagi, kita kena embrace. Nampak? Ini yang saya juga belajar. Embrace perfection maknanya kita menghargai apa yang kita kurang. Menghargai ketidaksempurnaan kita sendiri. Apabila kita belajar menghargai ketidaksempurnaan kita sendiri, begitu jugalah kita akan menghargai ketidaksempurnaan banyak orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi kita kurang judgement kepada orang, kurang judgement kepada diri kita sendiri. Being that, kita akan lebih tenang. Otak kita lebih sharp. Sebab kita akan lebih bersyukur. Kita less expectation, kita lebih taking action. Itu yang menyebabkan kita akan menjadi elite. Okay, so it's not about being perfect, it's about being elite. So, antara tips yang kita boleh gunakan untuk take action. Topik ini saya bawakan dalam topik saya dari bumi ke langit, dari langit ke angkasa. Kadang-kadang bila kita nak ambil tindakan dan tindakan itu adalah perkara yang tidak biasa kita lakukan. Contoh, kita tak pernah ketuk pintu kereta orang sebab nak bagi flyers. Tak pernah semua hidup. Tiba-tiba bila buat perniagaan, kita ada flyers, kita tengah ada kat dalam jam, kat lebuh raya mungkin yang tak bergerak. So kita ada satu tebal koleksi flyers, mungkin kita nak edarkan. So kita decided nak keluar daripada pintu, nak edarkan, ketuk pintu ke pintu, cermin ke cermin dan sebagainya. Itu pertama kali kita buat. Dan bila benda yang pertama kita nak buat, kita kena faham otak kita ni, dia memang bertindak untuk mempertahankan diri kita. So itu cara otak kita bertindak. Benda yang tak biasa, benda yang otak kita tak familiar, dia akan halang kita untuk buat. Sebab apa? Dia nak menyelamatkan kita. So dia akan tarik dia. The moment kita ada that idea untuk ambil tindakan, antara tips yang kita boleh gunakan adalah kita menggunakan tips 5-second rules. Maknanya kita kira secara terbalik dan terus buat. Bagaimana contohnya? Okay, katakan nak keluar pintu tadi, nak edar flyers, okay? So apa yang kita buat adalah kita kira dalam hati 5, 4, 3, 2, 1, kita terus buka pintu, terus keluar, terus ketuk cermin pintu orang, cermin pintu kereta dan terus bagi flyers. Tak perlu berfikir.
Sebab pada waktu itu kalau kita let our brain, otak kita take over, kita tak akan buat. Sebab benda itu adalah benda yang belum menjadi kebiasaan. Okay. So no more excuse dalam topik ini juga diceritakan kita kena belajar bagaimana untuk kita tidak berada dalam keadaan yang too pressure, kita tak boleh. Tak ada pressure pun tidak boleh. Kita kena cari kita punya optimum performance point. Maknanya, hari ini kita kena belajar untuk mengenal diri kita. Kita ni orang yang kena berada dalam keadaan ditekan, baru boleh perform, ke kena berada dalam keadaan yang tidak ada tekanan, baru boleh perform. So, setiap orang, dia ada level dia masing-masing. Tak sama. Ada orang tak ditekan, tak bergerak langsung. Ada orang kena tekanan langsung tak bergerak. Jadi kita bertanggungjawab sebab kita nak jadi elite. Kita kena cari kat mana titik point kita. Kat mana pressure point kita tu yang kalau kita ditekan, ini titik dia. Kita akan bergerak. So bila kita kenal pasti dalam kehidupan kita, kita balance balik. Agak-agak nak pressure sangat, kita kena buat sesuatu supaya kita tak pressure. Agak-agak kalau tak ada pressure, kita kena buat sesuatu supaya kita berada dalam tekanan yang positif. Nampak? Okay? Dan kita juga diminta untuk admit, untuk mengaku kalau kita mempunyai rasa takut. Find peace in admitting your fear. Ramai orang ada banyak ketakutan dalam hidup, tetapi dia takut untuk mengakui ketakutan dia. Takut untuk buat public speaking. Takut untuk buat table talk, for example. Takut untuk buat perkara baru. Takut untuk invest dalam perniagaan. Takut untuk ambil langkah marketing. Takut untuk pergi belajar dan berguru yang mengeluarkan belanja. Takut. Kita tak admit ketakutan itu sehinggakan kita biarkan ketakutan itu memakan diri kita sendiri. So, antara tips yang saya belajar untuk tidak buat excuse dalam buku ni adalah apabila kita berada dalam keadaan kita tak tahu nak ambil tindakan, kita rasa takut, jangan duduk diam, jangan duduk atas kerusi, jangan pergi baring dekat kita punya katil. Apa kita buat? Pergi keluar, pakai kasut, take a walk. Take a walk. Kesimpulannya, dia suruh kita tetap berjalan. Sebab berjalan juga mengambil tindakan. Berbanding sekadar duduk di sofa. Berbanding sekadar lying in our bed. Okay, so berjalan itu adalah satu tips yang bagus kalau kita berada di dalam keadaan tak pressure, tak tahu nak buat apa. Okay, nak menghalang kita ada excuse. The potential of failure is not an excuse. Kalau kita merasakan aku tak nak buat lah benda tu, aku takut gagal, itu sebenarnya termasuk dalam salah satu daripada excuse. So kita kena belajar untuk consider berapa banyak peluang dalam hidup kita yang dah slip, yang dah terlepas kerana alasan-alasan yang kita berikan. Okay, so itu adalah 2 tips. Yang pertama tadi, buang unnecessary weight, dead weight kat belakang kita. Yang kedua, tidak lagi memberikan alasan. Yang ketiga, take control of your thoughts. Ini penting. Dalam kepala otak kita, dalam diri kita ada anak-anak kecil. Ada kadang-kadang orang kita panggil sebagai biawak. Kita cakap benda-benda baik, kat dalam otak kita, dalam diri kita cakap benda-benda tak baik. Kita nak buat sesuatu yang positif, yang membawa kebaikan, yang luar biasa, tapi anak-anak budak-budak kecil biawak dalam kepala otak kita cakap jangan, nanti tak jadi, engkau tak cukup bagus, nanti orang cakap apa, ini memalukan, kalau gagal macam mana. So kita kena belajar sebagai seorang yang nak menjadi orang yang elite, kita kena belajar untuk deal, untuk bercakap dengan fikiran kita sendiri, bercakap dengan anak kecil, budak biawak ni, kita kena replace negative thought with positive one. Apa yang negatif dalam otak kita ni, kita kena buang, tukar dengan yang positif. Put things into perspective. So, antara caranya macam mana? Okay, dalam ketenteraan, seperti mana yang diceritakan dalam buku ni,
Apabila mereka pergi ke medan perang, dengan tengah-tengah tembak orang ni, pom, 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 pom. Dalam masa sama diri sendiri kena tembak, boom, berdarah. Diri sendiri kena tembak, berdarah. So kalau kita tengok cerita-cerita perang, kadang-kadang askar ni bila dia kena tembak dalam keadaan berdarah, sakit, lepas tu dia ada member dekat sebelah dalam perlindungan. Apa yang dia orang buat sebenarnya? Cara untuk dia orang control the thoughts. Dia orang buat lawak, lepas tu boleh ketawa gelak sendiri. Ni dah lah kena tembak, berdarah. Kalau biarkan tu boleh jadi maut. Tetapi mereka take control dengan membuat lawak. Ini adalah tips daripada ketenteraan. Levity nama dia. Levity adalah mendatangkan perkara ke perkara yang membawa keseronokan, kegembiraan, hiburan, supaya dia berlawan dengan apa yang ada di dalam kepala. Kadang-kadang benda tu besar. Besar sangat-sangat. Kita kena belajar untuk menjadikan benda tu kecil. Kecil je. Seperti tentera tadilah, dia dah nak mati dah ni. Dah kena tembak kan. Benda yang begitu besar, sebegitu besar, dia belajar untuk menjadikan benda tu kecil saja. Tak apalah. Kalau aku mati, ini mungkin lebih memudahkan keluarga aku. Ini mungkin lebih memudahkan apa-apa-apa. Jadi, kita kena belajar melihat dalam perniagaan kita, kehidupan kita, macam mana benda yang membesar, yang membelenggu kehidupan ataupun perniagaan kita tu menjadi kecil. Walaupun benda tu memang besar, realitinya. Tetapi skill bercakap dengan kepala otak kita ni adalah skill mengecilkan benda yang besar. So, antara satu lagi tips yang ada diceritakan dalam buku ini adalah menggunakan scene dalam movie. Ini saya terbayang tadi scene dalam movie, bagaimana orang yang ditembak tadi boleh gelak ketawa. Menggunakan scene dalam movie adalah satu tips yang diceritakan dalam buku ini. Okay? Dan diceritakan dalam topik bagaimana untuk take control of your thoughts ini adalah kita kena menjadi orang yang confident, bukan orang yang arrogant, orang yang ego. Wah, ini benda yang menarik saya belajar. Sebab ayat dia adalah you will never be elite until you learn to humble yourself. Maksudnya kita ni tidak akan menjadi orang yang elite selagi kita tidak belajar untuk menjadi orang yang merendah diri kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Oh, rupa-rupanya ini juga termasuk dalam skop dan perspektif orang yang elite. So tengok orang yang elite bukan orang yang sombong, bukan orang yang ego, bukan orang yang perfect, tetapi orang yang humble, orang yang merendah diri. A mistake that you make. Satu mistake yang kita buat yang menjadikan kita humble, satu kesalahan, satu kesalahan yang menjadikan kita rendah diri adalah lebih baik daripada satu kejayaan yang membuatkan kita sombong dan lupa diri. So, becoming an elite ini mengajar kita untuk berada dalam kondisi semakin berisi, semakin tunduk kita. Bagai resmi padi. Next, orang yang elite ada mentality yang tough. Dia tahu bahawa semua perkara-perkara yang besar, objektif dalam kehidupan, dalam perniagaan, benda ni semua ada level dan peringkat. Kalau kita hanya fokus pada outcome yang jauh, mungkin otak kita tak cukup kuat. Bayangkan kita nak mula berjalan daripada Selangor nak pergi Johor Bahru, kita duk bayangkan Johor Bahru. Kita bukan akan kalah kerana penat. Kita akan kalah kerana otak kita penat. Kita tak cukup tough. Sebab kita duk bayangkan aku nak kena berjalan dengan berapa puluh ratus ribu. So kita akan tewas bukan kaki tetapi otak kita tewas. So orang yang elite bagaimana dia fokus? Dia fokus kepada proses yang necessary. Proses yang necessary.
Maksud kata contoh, daripada sini Selangor, tempat saya, nak pergi ke Johor Bahru, instead of fikirkan goal yang terlampau jauh, sampai kadang-kadang tak masuk di akal, kerana akal kita mungkin tak berapa nak kuat, kita fokus kepada proses yang kecil. Oh, ada orang tengah cakap lah, saya punya line lagging. Saya nak minta confirmation, adakah tengah lagging atau boleh dengar? Test. Dah okey? Dengar. Okey. So, saya akan fikir bagaimana nak berjalan daripada Selangor ini, mungkin pelan-pelan turun ke kawasan mana alamak, daripada Selangor nak pergi Bangi dulu. Daripada Bangi pergi Nilai, pergi Seremban, lepas tu nanti sampai ke Sempang Ampat, lepas tu Air Keroh. Lepas Air Keroh mungkin sampai ke Tangkak, Muar, Air Hitam, Kulai, baru sampai Johor Bahru. So, fokus kepada proses dia. Berjalan, sambil berjalan, berhenti di R&R, kemudian ada perbualan, kemudian mungkin singgah di kedai, kemudian mungkin singgah di tempat kawan, makan sedap-sedap, kemudian tidur di hotel, kemudian bangun, sambung berjalan lagi. Jadi kita fokus kepada proses, bukan kepada end goal yang terlampau jauh, kadang-kadang sehingga menyebabkan mental kita tak tough enough. Sakit kepala otak kita. Okay? Orang yang elite, dia fikirnya kadang-kadang dia dekat je. Bila keadaan dalam keadaan tough, keadaan dalam keadaan boleh breakdown, dia cuma fikir benda yang seterusnya. Contohnya, bila tengah buat kerja yang stressful, rasa rehat je. Tak apa, ini sampai clock out je, ini sampai waktu balik saja. So dia boleh berfikir secara berperingkat. Orang yang elite, dia tahu untuk berfikir, sebab dia tahu juga proses ini bagaikan proses seorang bayi nak belajar berjalan. Tak ada bayi yang tiba-tiba boleh berlari. Semua akan bermula dengan merangkak, berjalan, kemudian dia berlari. So ada tak orang yang lahir, baby, lahir-lahir je dah berlari? Ada ke tak ada? Tak ada. Baby semua mesti merangkak dulu, berjalan baru berlari. Kadang-kadang ada orang dia tak faham, dia nak paksa juga. Aku tak kira, anak aku ni special, tak macam anak orang lain. Memanglah anak orang lain boleh berjalan pada waktu umur dia setahun, setahun setengah, tapi aku tak percaya. Anak aku mesti boleh berjalan dalam waktu 3 bulan sahaja. Kau tengoklah macam mana aku train. So dia train anak dia yang baby tadi 3 bulan suruh berjalan. Possible ke tak possible? Tak possible. Sebab yang namanya proses dan yang namanya kehidupan, dia mesti ada langkah demi langkah. Okay, next. Orang yang elite, dia tidak menjadi seorang victim. Dia memilih untuk menjadi warrior. Dan ini adalah topik yang penting menurut saya lah. Kenapa? Sebab dalam banyak situasi, condition pada hari ini, kita kena mesti boleh menyatakan kepada diri kita bahawa apa yang terjadi adalah di dalam kawalan saya sendiri. Apa yang terjadi, betul atau salah, itu tanggungjawab saya. Apa yang berlaku, saya bukannya victim, bukannya mangsa, tetapi saya adalah warrior. So ini adalah mindset. Dan kenapa mindset ini penting? Mindset untuk melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Kalau kita tengah bawa kereta, okay, kita kena berhenti, asyik tengok cermin, tengok belakang, tapi kena fokus tengok ke depan. Sebab kita bukan mangsa, tuan-tuan dan puan. Kita adalah warrior.
Kita adalah pejuang. Kita, bukan parti pejuang tu. Kita adalah pendekar di dalam kehidupan kita. Dan ini kita bercakap tentang mentaliti kita. Sebab kalaulah kita kata kita ni mangsa kepada keadaan, mangsa kepada virus COVID, mangsa kepada lockdown, mangsa kepada ekonomi, mangsa kepada situasi yang berlaku, mangsa apa yang dia boleh buat? Orang yang ada mentaliti bahawa dia adalah mangsa, dia tidak capable untuk breakthrough. Dia tak ada capability untuk buat apa-apa sebab nama pun mangsa. Tetapi kalau kita adalah pendekar, kalau kita adalah warrior, tentera, kita adalah pejuang, kita boleh menyatakan pada diri kita, tak, memang virus COVID, lockdown, ini semua adalah eksternal. Ini semua perkara-perkara yang kita tidak ada kawalan. Tetapi apa yang kita buat, tindakan kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik semula, itu semua adalah dalam kawalan kita sendiri. Jadi orang yang elit ni, dia adalah orang yang belajar untuk menjadi lebih baik 1% setiap hari. Okey, cukup. Tak perlu banyak pun. 1% setiap hari. Tetapi 1% setiap hari akan membuatkan graf kehidupan kita sangat cantik. Berbanding kalau kita punya graf adalah 1% merosot setiap hari. Okey, saya cuba nak sharekan skrin ni. Satu ilustrasi yang sangat mudah supaya kita boleh nampak dengan jelas. Mana iPad ni? Oh, iPad saya dah disable. Okey, tak apalah. Kalau kita tengok graf ni, bayangkan saja Oh, saya boleh pakai lukisan ni tak? Macam mana nak melukis dalam Zoom ni? Kan ada macam Syazam, macam mana nak lukis dalam whiteboard? Okey. Saya cuma share satu whiteboard. Okey. Kalaulah ini graf kehidupan, saya lukis yang warna merah ni 1% bermaksud kehidupan kita akan naik macam ni. Tapi sebab 1% setiap hari, dia adalah compounding. Berbanding, anda bayangkan kehidupan yang merosot. Kehidupan yang merosot adalah line yang kat bawah ni. 1% merosot setiap hari. Bayangkan macam mana. Ada orang kata, tak, saya tak termasuk dalam golongan ni. Meskipun saya tidak berkembang, saya tak growing, kehidupan saya tidak lebih baik setiap hari. Saya sama je sebenarnya. Ini adalah perangkap. Kerana dalam dunia sekarang, disebabkan dunia kita berjalan terlalu cepat, setahun lebih yang lepas saja, ramai orang yang tak pernah berbelanja secara online. Tetapi hari ini amat susah untuk kita jumpa orang yang tak pernah berbelanja secara online. Terutamanya yang hidup di kota. Selangor, Shah Alam, Kuala Lumpur. Kebiasaan berbelanja secara online. Dah biasa sangat-sangat. Okay? Jadi kalau kita tidak naik, kita kata kita stagnan, sebenar-benarnya kehidupan kita sebenarnya merosot. Disebabkan dunia kat luar sana bergerak lebih laju daripada yang kita sangkakan. Ini benda yang paling bahaya sebenarnya. Okey. Seterusnya, untuk menjadi orang yang elit, kita kena surround diri kita dengan orang yang betul. Ini paling penting. Sebagai seorang peniaga, lebih-lebih lagi dalam industri multi-level, kadang-kadang setiap kali kita jumpa orang ni, apa yang kita nak buat? Kadang-kadang kita pergi event, kita ada apa orang kata sesi connection, bukan sesi connection, sesi networking. Apa yang kita selalu cuba buat sebenarnya? Kadang-kadang kita balik kampung, jumpa di hari raya, apa yang kita cuba buat? Kadang-kadang kita berkumpul beramai-ramai kerana ada acara. Apa yang kita selalu buat? Sebagai seorang usahawan, peniaga, terutamanya multi-level player, kadang-kadang kita terlalu sibuk menjual.
bukan connecting. So orang yang elite, dia kena belajar untuk start connecting. Stop selling. Selling tu dia akan datang. Tetapi first thing first, kita belajar untuk connecting with people. Kita kena be sure untuk give as much as we receive. Kita kena be authentic. Dan benda ni adalah keyword dia. Keyword untuk orang yang elite. Authentic. Maknanya apa? Genuine. Maknanya apa? Jujur. Sebab tanpa genuinity, tanpa kejujuran, tanpa integrity, satu hari nanti kita akan look back, kita akan dapati ataupun orang lain akan dapati apa yang kita cakap tak sama seperti apa yang kita buat. Okay? So topik itu di bawah surrounding yourself with the right people. Ini penting. So dia sambung lagi, buku ini cakap, dah kita belajar untuk belajar connecting with people, kita juga kena belajar untuk pursue mentorship. Kena ada mentor. Yang ini saya seronok sangat-sangat. Okay? Sebab dalam piramid pun, hari tu bila kita belajar tentang piramid tu, kita nampak betul tak? Bila kita ada niat yang betul, environment kita dah betulkan, okay? Seterusnya kita ada mindset di atas environment. Tetapi apa yang menentukan mindset kita sebenarnya adalah seorang mentor. Dan daripada segi perniagaan, perniagaan kan tidak boleh lari daripada rugi, untung, kos. Jadi perlunya kita mentor ni untuk membolehkan kita menurunkan graf costing perniagaan. Menurunkan graf costing untuk menjadi seorang yang elite. Nampak? Kerana nak jadi orang yang elite, ingat tak yang awal-awal kita cakap? Kita kena jadi orang yang banyak pengalaman, banyak taking action, tak banyak excuse, tak jadi orang yang perfect, tetapi orang yang selalu bertindak sehingga kan dia menemukan banyak kesalahan dan mistake, cuma dia tidak buat mistake yang sama berulang kali. Okay? So, nak menjadi elite dengan cara yang tradisional menuntut untuk kita menggunakan waktu yang banyak. 10 tahun nak jadi pakar dalam bidang-bidang tertentu. So ada tak shortcut daripada segi kos dan masa untuk kita jadi lebih pakar tanpa kita korbankan wang dan ringgit kita? Ada. Dengan bertemu dengan mentor yang memang sukses dalam bidang yang kita tengah ceburi, dengan mentor yang betul. Dan sepanjang laluan itu, mentor ni dia bukan waktu kita duk belajar je. Pergi belajar, ada dapat course book, lepas tu ada dapat video-video dia, bawa balik, dah belajar 3-4 hari, 5 hari, 6 hari, tak kisah, kita balik, kita rasa dah berakhir. Tidak. Yang namanya mentor ni kita perlu ada sebab dia boleh membetulkan perjalanan kita. Course correction. Kadang-kadang kita tengah jalan ni. Dan tadi contoh, kita tengah berjalan daripada Selangor nak pergi Johor Bahru. Jalan kaki pula tu. Tiba-tiba kita tengah berjalan, kita tak perasan. Kita berjalan ni bukan menuju ke arah Johor Bahru. Kita dah mula menuju ke arah Pahang. Nampak? Kita dah mula beralih arah. Jadi adanya mentor sentiasa ada dengan kita supaya boleh buat course correction. Okay? So ini adalah mindset yang kita perlu jelas. Okay? Sebab apa? Dalam industri kita, kan kita duk pergi belajar dengan leader. Mengambil ilmu, belajar tentang produk, belajar tentang marketing plan, belajar tentang social media, tentang selling, tentang closing dan sebagainya. Of course, kita pergi menuntut. Tetapi dia tidak berakhir macam tu. Kita kena sentiasa ada follow up, ada reporting. Okay? Ada di bawah payung mentor kita supaya dia boleh membetulkan sekiranya kita dah tersasar daripada jalan yang sebenar. Seolah-olah kita ada GPS kita sendiri yang membantu kita ni. Dan ini lagi best. Elite mentor, dia akan create elite mentor yang lain. Wow, ini best. Jadi bukan hanya kita perlu ada mentor, tetapi untuk kita menjadi orang yang elite, kita kena melahirkan orang lain yang juga elite. Nampak tak? So maksud kata, apa yang kita dah dengar daripada awal sampai sekarang ni tadi,
bukan hanya kita dengar untuk kita aplikasikan pada diri kita, tetapi dia sama penting untuk kita terapkan, untuk kita pindahkan, untuk kita ijazahkan kepada orang bawahan kita, kepada kumpulan di bawah kita, downline kita, ketua kepada downline kita, kerana itu yang membawa kita menjadi seorang yang elite. Okay? Next, orang yang elite ini, dia train untuk berlawan. Dia train how to fight. Ni saya ambil topik dalam buku sebenarnya. Sorry. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, dia buat exercise dan dia buat latihan berulang-ulang kali sehingga benda tu menjadi muscle memory. Sebab dah tak perlu fikir lagi dah. Benda yang kalau kita tak perlu nak berfikir, dia jadi sangat mudah. So orang yang elite ni, kadang-kadang dia buat benda tu sangat cekap, sangat mudah sebab dia practice berulang-ulang kali. Bak kata Bruce Lee, I fear not. Saya tidak takut kepada orang yang mempunyai gerak pukulan 10,000 jenis. Saya takut kepada orang yang ada satu jenis buah pukul tapi dia berlatih 10,000 kali. Jadi latihan adalah perkara yang kunci untuk kita menjadi orang yang elite. Okay, so saya simpan ada 2 dan 3 lagi tips yang terakhir. Ini penting sangat. Malam ni kita tak lama, tapi saya yakin dan pasti malam ni kita ada banyak nota. Nak jadi orang elite, satu topik besar dia nyatakan dalam buku adalah guard your time. Guard your time. So dia beri satu contoh. Hari ni kita ambil satu contoh. Kita pergi bank. Kita keluarkan RM10,000 duit kita. Kalau ada orang yang rasa RM10,000 tak banyak, ambil contoh RM100,000 duit kita dekat bank. Kita bawa balik rumah dalam bentuk wang tunai, cash money. Lepas tu kita simpan dekat rumah kita. Cuba bayangkan, agak-agak dengan wang tunai RM10,000, RM100,000, kat mana kita simpan wang tunai tu? Dalam almari ke? Dalam peti besi ke? Kat bawah bantal ke? Kat tempat aircon ke? Kat mana kita simpan duit tu? Persoalannya, kita jaga tak duit tu? RM100,000 yang kita bawa balik daripada bank tu. Kita kat mana kita letak? Adakah kita letak bersepah-sepah, ada orang datang boleh ambil duit tu? Atau sebenarnya, orang datang, saudara mara datang, kadang-kadang mungkin mak bapak sendiri datang, atau mungkin family sendiri, anak-anak sendiri tak tahu ada duit sebanyak tu dalam rumah kita. Cuba bayangkan. Duit sebanyak itu. Letak dalam almari, bos, kata Syazah. Dalam almari orang senang ambil lah, Syazah. So letak kat mana? Memang kita akan letakkan tempat yang paling selamat. Ada orang yang dia apa tu, dia korek lantai rumah dia, letak atas para pun ada. Dulu saya tolong nenek saya letak atas shilling dekat rumah, panjat tangga, duit tu masuk dalam plastik, letak apa tu, ikat tali getah, balut dengan kain, ikat lagi dengan tali kain, letak dalam tin biskut, letak atas shilling. Benda itulah saya buat sampai arwah nenek meninggal. Tak pernah saya tahu apa kat dalam tu. Rupanya dalam tu ada pelbagai jenis hazanah lah. Maksudnya kita memang jaga betul-betul. Okay, ada yang tanam dalam pasu. Wow, RM100,000 tanam dalam pasu. Tapi itulah ideanya. Soalan. Duit tu, kan duit tu berharga. Kenapa kita lindung duit tu sampai masuk dalam pasu lah, letak atas para lah, letak dalam almari lah, tanam bawah tanah? Kenapa? Sebab duit tu ada nilai. Duit tu ada value. Jadi kita pertahankan. Kita tak nak orang curi. Kita take effort. Kita ambil ikhtiar. Kita ambil ialah kita berusaha supaya tidak hilang. Tidak dicuri orang sebenarnya. Bukan sekadar tak hilang. Kalau sekadar tak hilang, letak je lah bawah bantal. InsyaAllah tak hilang kecuali toyol datang lah. Tapi kalau
kalau kita letak bersepah-sepah, kemungkinan besar yang kita takut sebenarnya orang curi. Betul tak? Okey. Kalau dah faham analogi tu, ini persoalan buat kita semua. Kenapa kita selalu biarkan waktu kita dicuri? Masa kita dicuri. Simply dicuri macam tu je. Dalam dunia hari ini, waktu kita begitu mudah dicuri, dirampas, disamun. Siapa yang samun? Pertama sekali kena ingat, kita yang benarkan. Kita yang benarkan. Seolah-olah kita letak duit, wang tunai itu sebenarnya tadi, dekat luar rumah atas lantai je. Kita yang benarkan masa kita dicuri. So kita kena belajar sebagai seorang yang elit adalah guard your time. Buat firewall terhadap waktu dan masa kita. Sebab tak seperti mana duit yang boleh dicari. Habis 100,000 ambil daripada bank, bawa balik, habis guna, boleh keluar pergi bank lagi, ambil lagi 100,000. So money ni unlimited. Boleh dapat, boleh buat. Tapi masa yang dah dirompak, yang dah diambil pergi, dah tak boleh dapat balik. So kenapa kita tak jaga habis-habisan masa kita? Dan hari ini, masa yang paling banyak kita habiskan sebenarnya dekat mana? Tak lain, tak bukan adalah dekat skrin. Sama ada TV ataupun kita punya handphone. Okay? Jadi kita boleh schedule. Izinkan diri kita untuk membuat jadual. Jadi kita ada jadual. Nak tengok berita, nak tengok drama, nak tengok dokumentari, nak dengar radio, nak berhadapan dengan Facebook, Twitter, Instagram. Dia adalah limitation. Dia adalah dia punya schedule. Instead of kita let go untuk dirompak, dirampok oleh siapa pun. Itu metaforanya. Jadi hari ini, kalau kita tak melindungi waktu kita, maka ramailah orang yang akan merompak dan menyamun waktu kita. Terutama kalau kita tak guard waktu kita di social media, di telefon kita. Subhanallah. Okay. Dan daripada topik guarding your time, buku ini juga menyatakan satu topik yang lebih penting. Guarding your mind. Kena pelihara otak kita. Dan ada satu benda yang menarik saya belajar dalam buku ini. Dia kata, localized data. Wow. Ini adalah satu terma. Localized data. Apa maksudnya? Maksudnya, kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita makan. Betul tak? We are what we eat. Hari ini kita makan nasi, makan mi, makan ikan goreng, makan telur, makan suplemen, tak makan suplemen, makan sayur, tak makan sayur. Dan itu menjadikan siapa kita sekarang, siapa kita hari ini, from what we eat. Itu secara fizikal. Bagaimana secara karakter, secara peribadi. We are what we consume. The data, the knowledge, the thoughts. Jadi kita ni apa yang kita baca, dengan siapa yang kita berbual, apa yang kita benarkan download ke dalam local hard drive kita. Localized data yang dimaksudkan, ini yang baru saya macam aha moment juga adalah, ada banyak jenis benda yang kita perlu belajar. Sebab being elite bukan maksud jadi orang bodoh. Elite maksudnya pandai, elite maksudnya smart, bukan bodoh. Jadi bukan kita menafikan ilmu, tetapi dia kata localize data, localize your knowledge ini maksudnya kita kena belajar untuk ambil ilmu yang associate dengan kepentingan kehidupan kita. Kalau kita ambil ilmu tentang politik, apa yang menjurus dengan kepentingan hidup kita? Kalau kita ambil ilmu tentang perniagaan, apa yang menjurus dengan kepentingan perniagaan kita? Kalau ambil ilmu tentang kekeluargaan, apa yang menjurus tentang kepentingan keluarga kita? Jangan kita pergi ambil knowledge atau membaca berita yang akhirnya nanti kita tidak ada kepentingan sama sekali dan dia tak buat apa-apa pun. Saya bagi satu contoh. Okey, kita duduk di Malaysia, Selangor, Pahang, Kedah, Johor. Okay. Tetapi
kita pergi follow somebody, somewhere from Zimbabwe. Contoh, Zimbabwe. Dan di Zimbabwe itu, dia ada kampung. Di kampung dia ada aktiviti. Mungkin main drum, mungkin dancing, mungkin ada kelas dan sebagainya. Jadi, itu kan experience ataupun ilmu, knowledge yang kita dapat belajar daripada social media dan sebagainya. Jadi, dia memang satu knowledge, betul. Tetapi, kalau kita tahu dengan tak tahu pun, adakah ada impact kehidupan kita? Cuba kita fikirkan. Kita tahu ke tak tahu ke pasal kampung di Zimbabwe tu, adakah ada impact dengan kehidupan kita? Most probably tak impact apa pun, sama je. Tahu ke tak tahu, sama je. Itu yang dimaksudkan localize your data. Jadi dengan waktu 24 jam yang kita ada, baik lagi kita mencari ataupun terdedah kepada maklumat tentang kampung kita sendiri ataupun kampung mak bapak kita yang mana kita ada kesan dan kita boleh ambil tindakan. Ini maksudnya. So dalam dunia hari ini, dalam social media, dalam telefon, dalam berita dan sebagainya, ada banyak sebenarnya input-input yang kita tidak perlukan. So guard your mind. Buat firewall dekat kepala otak kita ni. Okay. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, orang yang elite, dia buat whatever it takes. Dia fokus on the goal no matter what. Okay. Jadi saya terkesima. Anda boleh cari nama orang ni, Nick Hayes. Dia adalah tentera SEAL Navy di United States. Apabila dia berkahwin dan dia dapat anak, dia mula memikirkan tentang kehidupan dia. Takkanlah sampai bila-bila dia nak pergi ke medan perang. Dia nak tinggalkan keluarga dan anak-anak dia. Jadi apa yang dia buat? Dia merasakan dia perlu balance kehidupan dia. Dia perlukan masa, dia perlukan ilmu, dia perlukan perniagaan. Jadi dia berundur daripada ketenteraan dan dia menjadi tentera kontrak. Secara kontrak, dia tidak terikat dengan government. Jadi kalau ada kerja yang memerlukan dia berkhidmat, dia boleh dipanggil sebagai kontrak saja. So dia tinggalkan tentera, dia masuk ke Harvard Business School. Dia pergi sambung belajar. Okay? Dan sambil sambung belajar, kadang-kadang dia tetap kena pergi ke medan peperangan sebab dia masih under the contract. So pada satu hari, dia sedang menyiapkan satu assignment, okay, yang mana dia perlu lulus kertas peperiksaan tersebut untuk membolehkan dia dapat dia punya sijil, degree dan sebagainya lah. Dalam masa yang sama, dia berada dalam medan perang. Jadi dia berada dalam bilik dia, siapkan assignment, tulis esei dan sebagainya kerana deadline dah dekat ni. Okay. Tetapi tiba-tiba perang memang perang lah. Jadi kawasan dia kena tembak, kena serang. So dia terpaksa ambil senapang, ambil bom, pakai baju keselamatan, beg dan sebagainya, turun pergi perang. Pergi berperang. Okay. So dalam keadaan pergi berperang dan sebagainya, alhamdulillah, God willing, dia selamat. Okay. Tetapi ini cerita dia. Dia kan tengah buat assignment ni. Jadi sebelum dia turun pergi berperang tu, di kesempatan yang ada, dia tulis email kepada lecturer dia. Dia cakap, "Sir," ni saya reka sendirilah, tapi lebih kurang, "saya minta izin untuk hantar lambat sikit assignment saya. Sebab saya tengah ada komitmen lain." Dia macam tu. Dia tak tulis yang dia tengah pergi berperang. Sebab benda tu private and confidential. Dia habis tulis email, dia send kepada lecturer dia. Dan dia terus pergi turun berperang. So, dia turun berperang tu, ternyata dia turut tercedera. Ada luka. Saya tak ingat cerita dia kena tembak ke saya, tapi dia tercedera. Dia penat. Dan masa yang diambil kurang lebih 30 jam dia berada di medan tu. 30 jam dengan tak tidur, dengan penat yang melampau-lampau, otak penat, badan sakit, semua screaming untuk berehat, untuk luka-luka itu disembuhkan, dipulihkan. Dia balik ke bilik dia. Dia rasa nak tertidur. Tapi dia teringat, dia ada assignment belum hantar. Waktu dia nak keluar tadi, 30 jam yang lepas, dia send saja email tu, dia tak sempat tengok apa yang lecturer dia reply. So bila dia buka email,
Rupanya lecturer dia reply, okey, saya benarkan awak hantar lambat. Saya boleh kasih awak excuse. Tetapi saya hanya benarkan masa tambahan selama 24 jam sahaja. Kebetulan bila dia tengok jawapan tu, daripada email reply tu, masa yang dia tinggal cuma 4 jam. Sebab dia kan pergi berperang kan. Tinggal 4 jam saja lagi. Dengan keadaan berdarah, luka, penat, balik perang, exhausted, nak tidur, mata tak boleh buka. Dia fight gila babi. Oh, bahasa kampung. Dia fight gila-gila. Dia siapkan karangan, dia siapkan assignment, dia hantar juga dekat lecturer tu. Tuan-tuan dan puan, dia dapat markah A. Lulus cemerlang. Dan apa yang dia cakap? To become an elite is to not give any excuse, dia kata. Tidak memberi sebarang alasan. Dan tidak menjadi mangsa keadaan. Hello, orang tu tengah pergi berperang tu. Dia tak menjadikan dia mangsa. Dia kata, I am a warrior. Saya pendekar. Saya pejuang. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan, dia kata, lawan, tetap lawan. Dia tak kisah. Dan itulah orang yang elit sebenarnya. Dia boleh fokus, dia boleh do whatever it takes sebenarnya. Dan dengan itu, tuan-tuan puan, saya doakan kita dapat ambil sedikit sebanyak pelajaran daripada apa yang saya dah bentangkan pada hari ini. Siapa nak cari buku ni boleh cari. Elite, mungkin ada dekat kedai buku. Dan kita bersama-sama menjadi seorang yang elite. Saya cuma tambah sedikit sahaja. Buat mereka yang beragama Islam, menjadi elite juga bermaksud kita ada kepercayaan kepada Tuhan, kepada perkara gaib. Maknanya kita boleh tambah diri kita dengan amalan-amalan dan memperkasakan supaya kita juga bukan menjadi Muslim yang perfect. Sebab kita bukan cari perfection, tetapi Muslim yang elite. Dalam condition dan situasi kita menjadi Muslim dan Muslimah yang berniaga mencari sesuap nasi. InsyaAllah. Okey, untuk itu, terima kasih banyak. Saya mohon 1000 kemaafan kalau ada salah dan silap tutur kata. Saya doakan kita sama-sama menjadi orang yang luar biasa di Maxima. Silakan Cik Adi, terima kasih. Itu dia, kita bagi tepukan yang gemuruh untuk CEO kita Encik Saifil Faris. Oh, gila lah Ini ilmu susah nak. Ini ilmu kalau pergi universiti pun belum tentu dapat lah. Tapi hari ni tengok di Maxima, anda dapat ilmu-ilmu yang macam ni. Oh, sangat luar biasa. Dan ilmu yang macam ni, Cik Saifil bayar beratus ribu tu. Nak dapat ilmu ni sampai pergi ke mana bos? LA apa? Oh, all around the world lah. Kan? Sampai pergi ke luar negara tu untuk dapatkan ilmu ni, dah dapat, dia bagi pada kita. Oh, luar biasa. Right. Jadi ada tak apa siapa-siapa yang nak tanyakan soalan? Ada siapa-siapa nak tanyakan soalan? Boleh, no problem. Soalan dalam topik ni lah. Tentang macam mana nak menjadi seorang elit. Sambil-sambil tu saya baca juga dalam ruangan chat ni, kalau kata ada siapa-siapa yang nak tanya. Okey, nampaknya tak ada orang nak tanya. Okey, tak apa. So, Syazah dah standby untuk nama cabutan petuah? Eddie. Ya, saya. Izinkan saya untuk pertama kali bertanya pada bos. Bisa, no problem. Saya tak gunakan kebisaannya, saya menggunakan keperluan. Sorry, saya gurau. Bos, saya nak bertanya, beg yang kita bawa tu, beban di belakang itu, kalau dalam bentuk e-networking, bolehkah kita share dengan kawan-kawan e-networking itu bantu untuk mengeluarkan beban itu bersama-sama selain daripada kita sendiri yang seorang-seorang mengeluarkan beban itu sebagai e-networkers? Itu soalan saya, bos. Baik. Dalam kaedah metafora saya tak mute InsyaAllah. Baik, dalam kaedah metafora bag tersebut tadi, mungkin sedikit yang saya terlepas pandang adalah bagaimana
apa yang kita bawa dalam beg itu ada juga melibatkan perkara yang sekali pakai dan perkara yang boleh digunakan berulang kali pakai. Ada perkara yang function dia hanya satu dan ada perkara yang functionnya adalah multi-function. Sebagai contoh, kita bawa ni. Alah, tak ada pula contoh dekat sini. Kita bawa bekas air. Kalau kita bawa bekas air, maksudnya, nampak? Kita gunakan dia bukan satu kali. Kita menggunakan dia berkali-kali. Jadi walaupun kita bawa beban, katalah 1 liter, 1.5 liter, betul? Tapi manfaat daripada beban yang kita bawa tu, functionnya boleh kita gunakan secara berulang-ulang kali. Berbanding dengan, contohlah, kita bawa sejenis air yang tak boleh digunakan berulang kali. Kita tak ambil botol tu. Yang Encik Eddie tadi tunjuk botol tu. Mungkin kita bawa dalam air kotak yang kena tebuk straw. Benda tu sama. Dia tetap air. Tetapi function dia hanya satu kali. Jadi kalau kita nak bawa air, mungkin 1 liter. Berapa banyak kotak yang kita kena bawa tu? Kotak air yang kecil-kecil kita bawa. Lepas tu bila kita gunakan pula, kita pakai, kita buang. Kita pakai, kita buang. Kita pakai, kita buang. Kita tak boleh gunakan kembali. Dia tidak efficient. The keyword adalah efficiency. So, kita kena pastikan beban yang kita bawa tu ada efficiency yang tinggi. Kita boleh gunakan berulang-ulang kali. Ya, masih belum jawab soalan networking tadi. Yang kedua, kita kena ada barang yang multi-function juga. Apa yang boleh saya beri contoh? Barang tu, walaupun dia hanya sejenis aset, tetapi dia boleh diguna pakai untuk banyak perkara. Pisau Rainbow, Datuk. Ya, betul. Saya baru nak jawab. Pisau Rainbow. Jadi, pisau ada macam-macam pisau kan? Pisau potong kuku, pisau potong ikan. Tetapi dia pisau yang seberguna. Pisau Rainbow lah tu lah. Dia seberguna. Jadi, walaupun satu, tetapi multifunction. Katalah dekat sungai. Nak diikat dengan lembing untuk cari ikan, boleh digunakan. Nak tebas lalang untuk buat kemah, boleh digunakan. Nak tebas pokok ranting apa semua, nak buat unggun api, boleh digunakan. Kadang-kadang mungkin ada kawan tercedera, nak potong tempat kena tembak peluru sebab nak keluarkan peluru, boleh digunakan. Multifunction. Okay? So itu adalah aset yang perlu kita bawa berbanding dengan satu benda yang gunanya hanya untuk satu sahaja. Jadi kita dah cantik dah beg kita ni, kita tak boleh semua boleh bawa kan. Dia hanya boleh bawa limited items. Nah, jadi bila kita kaitkan dengan network marketing, okay, ada beban, baggage. Sebab tu nama dia baggage. Kenapa kalau kita pergi naik kapal terbang, dia panggil sebagai baggage. Beban lah tu. How many baggage, how much weight of the baggage you want to bring to the plane? 30 kilo, 50 kilo, dia dah panggil baggage. Dia sebenarnya satu beban. So, beban ni kan tadi adalah assets ataupun liability. Jadi, untuk perniagaan kita, we have to carry around some assets, beban yang dalam bentuk knowledge dan marketing tools yang kita memang boleh gunakan dan share dengan kita punya group, downline dan sebagainya. Ini mungkin dalam bentuk flyers yang sentiasa ready, made kat dalam tu. Ada flyers yang untuk kita punya dan ada flyers yang mungkin dia hanya perlu tulis nama saja. So ketika kita mendapatkan downline yang baru, kita boleh keluarkan yang kosong. Nah, kau isi nama kau sendiri. Okay? Ada benda yang kita bawa kat dalam tu ready to be duplicated. For example, kita bawa thumb drive. Contoh. Sebab kita kan tak boleh bawa semua benda, kita pilih bawa thumb drive. Okay? Dan kita boleh print out flyers ataupun booklet daripada thumb drive tersebut. So, kita carry around things yang kita boleh kongsikan dengan kita punya members, kita punya downline. Dan itu juga adalah tools-tools yang termasuk dengan ilmu. Sebab dia macam ni juga. Kalau kita jumpa dengan grup kita di network marketing ini, tetapi sebahagian yang kita bawa itu bukanlah ilmu, tetapi kita nak sampaikan ilmu. Mana mungkin kita nak sampaikan ilmu? Sebab kita tidak ada ilmu tersebut. Jadi adalah penting sebelum kita nak downline kita bawa ilmu tadi,
bawa pisau tadi, bawa bekas air tadi, multifunction, multifunction dan juga multiplication, multi usage, boleh digunakan berkali-kali. Kita juga harus menjadi role model dan example yang ada. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau kita nak suruh mereka buang beban yang ada, kita juga harus tunjukkan bahawa kita juga dah buang bebanan yang ada. So metafora bag ini adalah metafora to become an example leaders. Apa yang perlu kita bawa dan apa yang perlu kita buang. Tapi obviously the one that we carry and the one that we left out, dia akan semakin lama semakin baik berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu yang kita timba along the way. Dan we become a mentee kepada mentor kita yang ke atas, and kemudiannya kita become a mentor kepada mentee kita dan kita jadikan dia seorang mentor yang elite ke depannya, insya-Allah.